Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sambung Asma Allah Al-Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Nama yang ke-42, Al-Jalilu. Al-Jalil iaitu Tuhan yang memiliki kebesaran, keagungan dan ketinggian kerana kesempurnaan sifatnya. Sifat Al-Jalal, sifatul kamal wa sifatul jalal. Sifat-sifat Allah ini merangkumi sifat-sifat yang agung dan juga sifat-sifat yang sempurna, dan juga sifatul jamal, sifat-sifat yang indah. Jadi di antara nama Allah adalah Al-Jalilu, yaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang memiliki kebesaran, keagungan, ketinggian, kerana pada masa sama dia juga mempunyai sifat kamal, sifat yang sempurna. Kemudian 43, Al-Karimu. Al-Karim yang maha pemurah. Al-Karim yang pemurah, yakni memberi tanpa diminta dan tanpa diganti, tanpa mengharapkan balasan. Dan paling sama, Al-Karim juga boleh memberi makna yang mulia. Al-Karim ataupun maha mulia. Ada dua makna lah Al-Karim, yang maha pemurah dan juga boleh memberi makna yang maha mulia. Kemudian yang berikutnya, nama Allah yang berikutnya Ar-Raqib. Ar-Raqib yang tidak lalai dari makhluknya sekelip mata pun. Dari segi maknanya ialah yang mengawasi, makhluk. Tidak lalai dari makhluknya sekelip mata pun. Al-Mujib, nama berikutnya 45. Al-Mujib yang mengkabulkan doa-doa hamba-Nya. Al-Mujib. Al-Mujib yang mengkabulkan doa-doa hamba-Nya. Fad'uni astajib lakum. Fad'uni astajib lakum. Maka berdoalah kamu kepadaku, dan aku akan mengkabulkan doa-doa kamu. Al-Wasi'u yang maha luas. Maha luas yakni yang maha luas rahmatnya meliputi segala makhluknya, atau yang luas ilmunya meliputi tiap sesuatu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Kalau tuan-tuan dan puan sekalian ingat, sebelum ini kita telah pun menyebut nama Allah yang berkait dengan ilmu, iaitu Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir. Al-Alim, Al-Latif, dan juga Al-Khabir. Dan melihat kepada tafsiran nama Allah Al-Wasi', maka dia juga berkait dengan ilmu. Cuma salah satu cabang daripada pengertian Al-Wasi'. Kerana selain daripada ilmu, Allah Ta'ala juga luas rahmatnya, luas ilmunya, dan juga
Allah SWT juga luas rezekinya, limpahan rezekinya. Yang ke-47 nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim yang maha bijaksana, yaitu yang memiliki kebijaksanaan kerana sempurnanya ilmunya dan telitinya atas setiap perkara. Jadi Al-Hakim ni pun ada kaitan juga dengan ilmu, kerana dia daripada hikmah. Dan sifat Allah Ta'ala itu ialah hikmah, Al-Hikmah. Tuhan yang memiliki kebijaksanaan. Jadi ada kaitan dengan ilmu. Kenapa Allah Ta'ala maha bijaksana? Kerana ilmunya sempurna. Kemudian berikutnya nama Allah berikutnya Al-Wadud. Al-Wadud yang mengasihi. Yang mengasihi orang mukmin atau yang menjadi kekasih kepada orang yang taat kepadanya. Jadi kalau yang mengasihi orang mukmin maknanya atas Al-Wadud atas isim fa'il. Al-Wadud memberi makna dipanggil yang mengasihi, isim fa'il. Dan kalau yang dikasihi, yang sentiasa dikasihi oleh hamba-hamba yang taat, itu isim maf'ul. Kemudian Al-Majid yang maha mulia, itu yang sampai ke kemuncak kemuliaan dan kebesaran. Itu Al-Majid. Dia berkata Al-Majdu. Al-Majdu. Dan pada yang sama Al-Majid juga sama makna dengan Al-Karim, iaitu yang Al-Majid juga boleh bermakna yang sempurna. Yang mulia Al-Majid, yang besar. Dan juga Al-Majid boleh juga memberi makna Al-Majid yang sampai ke kemuncak kemuliaan dan kebesaran. Al-Majid juga boleh memberi makna yang melimpahkan kebaikan, yang memberi kebaikan. Al-Ba'is yang 50, Al-Ba'is yang membangkitkan para rasul untuk berdakwah atau yang membangkitkan manusia daripada kubur. Itu kita sebut Al-Ba'is, bangkitan. Al-Ba'su, Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Jadi siapa yang membangkitkan itu ialah Allah Al-Ba'is. Allah yang membangkitkan manusia dari kubur, dan pada yang sama Allah juga yang membangkitkan. Al-Ba'su yang mana yang mengutuskan. Yang mengutuskan para rasul. Mengutuskan para rasul untuk berdakwah atau yang membangkitkan. Jadi Al-Ba'su itu boleh beri dua makna. Mengutuskan, membangkitkan. Kalau kita beri makna mengutuskan, iaitu mengutuskan para rasul untuk berdakwah. Kalau kita beri makna yang bangkitkan, maka dia membangkitkan manusia daripada kubur. Kemudian Asy-Syahid yang menyaksikan. Yang menyaksikan segala perbuatan hamba. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Asy-Syahid makna Al-Hadir, yang sentiasa hadir. Makna bukan zatnya hadir bersama makhluk, tapi ilmunya. Ilmu Allah, pertolongan Allah sentiasa hadir bersama dengan makhluk. Jadi Asy-Syahid boleh memberi makna yang menyaksikan segala perbuatan hamba, dan boleh juga yang memberi makna yang hadir, al-hadir, iaitu ilmu Allah, pengetahuan Allah sentiasa bersama dengan makhluk, pertolongan Allah sentiasa bersama dengan makhluk. Al-Haqqu yang kekal dan tidak berubah. Al-Haqqu yang kekal yang tidak berubah. Al-Wakilu
Al-haqqu inilah yang tetap. Al-haqqu yang tetap dan tidak akan berubah. Yang tetap itu yang kekal. Tidak akan berubah. Sebab itu suatu yang benar itu ialah yang benar itu yang benar yang kekal. Insya Allah Ta'ala dia sebagai benar. Al-wakil yang menegakkan urusan makhluk atau yang diserahkan urusan makhluk kepadanya, di mana dialah yang menjaga dan menyempurnakan kemaslahatan mereka sebaik-baiknya. Jadi al-wakil yang menguruskan atau menegakkan, yang menguruskan, yang melaksanakan, yang menegakkan urusan makhluk atau yang diserahkan urusan makhluk kepadanya, mana segala urusan makhluk terserah kepada Allah, di mana Allah lah yang hanya dengan kehendak dia saja akan terlaksana urusan makhluk, dan dialah juga yang menjaga, menyempurnakan kemaslahatan mereka sebaik-baiknya. Yang terserah urusan makhluk kepadanya. Sebab itu kita sebut tawakal. Akal kata yang sama. Tawakal. Tawakal itu adalah penyerahan. Tawakal memang kita menyerahkan. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Itu mana tawakal. Natawakkalu alaih. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah. Yang serahkanlah urusan kamu, hidup kamu kepada dia. Kerana dia adalah wakil. Maka dialah yang menguruskan. Dan dialah terserah kepadanya lah urusan makhluk. Kerana hanya dengan kehendak dia saja urusan makhluk itu ataupun kehendak makhluk akan terlaksana. Al-Qawiyyu yang maha kuat, iaitu yang memiliki kekuatan dan kegagahan. Tiada siapa dapat mengalahkannya. Dan tiada siapa dapat menewaskan Allah ataupun mengalahkan Allah Ta'ala. Al-Matin yang sampai ke kemuncak keteguhan. Selalu kita terjemah dengan yang teguh, yang maha teguh. Iaitu yang sampai keteguhan itu sampai kepada kemuncak. Manusia ini teguh juga, tapi keteguhan itu biasa-biasalah. Tidak pernah sampai kepada puncak. Sampai satu ketika dia akan longgar. Jasad manusia ini ketika muda teguh, tegap. Tapi bila tua, jasadnya itu akan jadi longgar. Dan akhirnya bercerai-berai menjadi tanah. Jadi manusia ini tidak ada keteguhan. Al-Waliyu yang menangani urusan para walinya kerana kasihnya kepada mereka dan juga kerana pertolongannya kepada mereka. Al-Wali ini mungkin mentafsirkan firman Allah dalam Quran, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali. Wali orang-orang beriman, yakni ia menangani segala urusan orang-orang beriman. Dia menolong mereka, dia menjaga mereka, dia melihara mereka. Jadi sebab itu kalimah wali ini sebenarnya luas. Sebab itu wali ini boleh memberi makna mengasihi, boleh memberi makna menjaga, boleh memberi makna menolong. Itu al-wali. Di sini ditafsirkan al-wali iaitu yang menangani. Mana dia yang menangani urusan para walinya, yakni pada kekasihnya. Kerana kasihnya kepada mereka. Dan juga kerana pertolongannya kepada mereka. Jadi maknanya Allah sentiasa, mana Allah menangani urusan walinya, mana Allah sentiasa menjaga mereka.
Allah tidak membiarkan mereka. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Fussilat, Allah menyebutkan innama awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah yang kasih Allah, mereka tidak akan ditimpa dengan kebimbangan dan tidak akan berasa sedih. Nah, itu mana Allah sentiasa menangani mereka, menjaga mereka, melihara mereka. Allah tidak membiarkan mereka dalam ketakutan dan juga Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesedihan. Jadi makna wali ini adalah sangat luas. Allah adalah wali, kita juga wali. Allah wali kita, orang beriman, dan kita juga adalah wali dia, wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang beriman. Innama awliya Allah. Jadi orang beriman pula adalah wali Allah. Al-Hamidu, yang maha terpuji. Di mana dia adalah yang layak diberi pujian oleh hamba-hambanya. Pujian makna, dalam pujian ni ada makna apa? Al-Hamid, makna daripada kata Alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdu itu boleh memberi makna as-sana, boleh memberi makna al-madhu, dan boleh memberi makna asyukru. Di mana terkandung dalam perkataan Alhamdu itu 3. Jadi, ada ketikanya kita memuji seseorang kerana kesempurnaan dia. Kerana kesempurnaan dia. Itu as-sana. Dan ada ketika kita memuji seseorang kerana perbuatan dia. Kerana perbuatan. Dan ada ketika kita memuji seseorang kerana untuk menzahirkan penghargaan kita kepada dia. Kerana dia pernah tolong kita. Jadi ketiga-tiga ni layak bagi Allah. Allah itu bersifat dengan zat dia itu adalah zat sempurna. Jadi kita memuji dia kerana kesempurnaan zat dia. Dan kedua, kita memuji dia kerana perbuatan dia. Mana ciptaan dia. Allah yang mencipta. Semua yang ada di alam ini adalah daripada af'alullah. Dipanggil kejadian-kejadian Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Dialah yang menciptakan. Dialah yang memberi rupa kepada makhluk. Dialah yang menurunkan rezeki. Dialah yang menghidupkan makhluk yang bernyawa. Dialah yang matikan. Jadi kita memuji dia kerana perbuatan-perbuatan dia. Dan kita juga memujinya kerana ingin mengzahirkan penghargaan. Kerana dia dah banyak memberi rezeki kepada kita. Sebagainya. Itu dipanggil. Kita memuji Allah dengan makna as-sana. Pujian dengan makna as-sana. Kemudian pujian dengan makna al-madhu. Dan pujian dengan makna asyukru. Jadi sebab itu kita mentafsirkan segala puji. Alhamdulillah makna segala pujian. Hanyalah layak bagi Allah. Kerana dialah Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Muhsi yang menghitung. Yakni dia Tuhan yang menghitung segala-galanya. Di mana tidak tersembunyi suatu pun dari ilmu dan pengetahuannya. Segala-galanya berada dalam ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu Allah maha menghitung segala-galanya. Di akhirat nanti dia akan menghisap. Dia akan menghisap segala amalan manusia. Al-Mubdi'u yang memulakan penciptaan makhluk dari tiada kepada ada. Al-Mu'idu yang akan mengulangi kembali penciptaan makhluk selepas mati dan hancurnya mereka. Al-Muhyi yang menciptakan. Al-Muhyi maknanya yang menghidupkan. Iaitu yang menciptakan kehidupan bagi setiap makhluk yang hidup. Ataupun kalau bahasa kita kata yang memberi nyawa lah. Yang memberi nyawa kepada makhluk yang hidup. Al-Mumitu yang mencabut kehidupan. Ataupun kita biasa sebut yang mencabut nyawa. Dari makhluknya yang hidup apabila sampai ajalnya. Al-Hayyu yang maha hidup.
Yaitu yang hidup selama-lamanya yang tidak akan mati. Al-Hayyu. Al-Qayyum yang berdiri dengan sendiri. Yang berdiri dengan sendiri, yang berdiri sendiri, mentadbir alam ini tanpa memerlukan sesuatu yang lain, atau yang menegakkan segala yang lain, di mana dengan kuasanya berdirinya langit, bumi dan sekalian makhluk. Langit, bumi dan sekalian makhluk. Jadi sebab itu ringkasnya, Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan yang mendirikan yang lain. Itu ringkasnya. Al-Qayyum iaitu Tuhan yang berdiri sendiri dan yang mendirikan yang lain. Mana yang lain hanya berdiri apabila dia yang mendirikan. Adapun dia berdiri dengan sendiri. Al-Wajid. Al-Wajid yang memperolehi apa yang diingininya. Ataupun Al-Wajid ini adalah Tuhan yang memiliki. Tuhan yang memiliki. Segala yang lain adalah milik dia. Al-Wajid. Segala yang lain adalah miliknya. Yang memperolehi, mana dia memperolehi segala yang dia nak, semua dia akan terlaksana. Ataupun yang memiliki, mana segala yang lain adalah milik dia. Dan dia tidak milik siapa-siapa. Kerana dia tidak diciptakan oleh sesiapa. Sebenarnya dia wujud sedia ada. Al-Majid yang besar kemegahannya. Elok sifat-sifatnya dan perbuatannya dan mulia lagi dermawan. Al-Majid. Jadi dia sama dengan Al-Majid tadi. Al-Majid, Al-Majid sama dengan Al-Majid tadi. Nama Allah. Hampir sama. Iaitu yang agung, yang besar dan juga yang pemurah. Yang sentiasa melimpahkan. Yang sentiasa melimpahkan pemberian lah kepada makhluk. Jadi kalau pasan tadi, nombor tadi Al-Majid. Al-Majidu sama makna dengan Al-Majid. Nombor apa tadi? Nombor 50. 49. Al-Majid. Ya, yang mulia, yang besar, ya, serta dan dermawan. Jadi nama Allah Al-Majid ni, kita tak sebut tadi ni, itu diberi juga oleh Allah kepada kitabnya Al-Quran. Al-Quran Al-Majid. Al-Quran Al-Majid, kerana Al-Quran itu adalah agung. Satu kitab yang agung dan juga yang melimpahkan kebaikan. Al-Quran ni, kitab yang agung dan juga kitab yang mana sentiasa yang berkatlah, yang sentiasa membuahkan, melahirkan akhlak yang agung, melahirkan keberkatan, melahirkan kemakmuran. Di mana kitab Allah Al-Majid. Di samping dia adalah kitab yang agung. Kerana tidak ada buku, tidak ada tulisan, ataupun tidak ada, kita kata, bahan ilmiah yang boleh menandingi Al-Quran Al-Karim dari segi keagungan dia. Kemudian Al-Wahid yang Maha Esa pada zat, sifat dan perbuatannya. As-Samadu, Al-Samadu yang menjadi tempat bergantung sekalian makhluk. Samadu. Menjadi tempat bergantung segala makhluk atau yang dituju oleh makhluk bagi segala hajat mereka. Itu As-Samad. As-Samad. Alladhi yasmadu ilahi al-makhlukat untuk mencapai hajatnya.
hajat mereka. Al-Qadir yang maha berkuasa membuat sesuatu. Tiada siapa pun dapat menghalang kehendaknya. Al-Qadir yang maha berkuasa mencipta ataupun melaksanakan sesuatu yang dikehendakinya. Yang berkuasa melaksanakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Tiada siapa pun dapat menghalang kehendaknya. Al-Muqtadir yang paling berkuasa mengatasi segala kekuasaan, mengatasi segala kuasa yang ia gunakan kepada makhluk. Jadi makhluk dia diberi kuasa, tapi kuasa mereka itu terhad. Sebaliknya dialah yang maha berkuasa. Al-Muqaddim yang mendahulukan atau melebihkan sebahagian makhluknya atas sebahagian yang lain pada kejadian, masa dan tempatnya dan juga pada kemuliaan. Al-Muakhir yang mengkemudiankan. Yang ini dia mengkemudiankan dan mengurangkan sebahagian makhluk dari sebahagian lain dalam kewujudan, kejadian, kemuliaan dan sebagainya. Al-Awwal yang maha awal, yakni yang awal wujud, di mana tidak ada kewujudan yang mengatasi kewujudannya. Allah adalah wujud yang sedia ada. Adapun makhluk, kewujudan mereka adalah ciptaan Allah, di mana mereka asalnya tiada kemudian diadakan oleh Allah. Jadi Al-Awwal dipanggil yang maha, dipanggil dalam sifat Allah itu dipanggil Al-Qadim lah. Al-Awwal mana Al-Qadim yang sedia ada. Al-Akhir yang maha akhir. Dalam sifat Allah itu Al-Baqi yang kekal. Yang akhir wujud, yakni tiada wujud yang mengatasi wujud Allah, di mana wujud Allah ada bersifat baqa, iaitu kekal abadi selama-lamanya. Adapun wujud selainnya adalah sementara, akan berakhir dengan mati atau musnah. Itu al-akhir. Al-akhir mana Al-Baqi, itu yang maha kekal. La nihayata diwujudihi. Tidak ada penghujung bagi kewujudan dia. Al-awal tadi adalah la bidayata diwujudihi. Tidak ada permulaan bagi al-wujud bila bidayah. Yang wujud, al-mawjud bila bidayah. Yang wujud tanpa ada pengawalan. La awaliyata diwujudi wa la akhirata diwujudi. Al-zahiru yang maha nyata, iaitu yang paling nyata tanda-tanda kewujudannya, di mana segala yang ada di alam ini semuanya menjadi bukti dan dalil kewujudannya, atau yang maha menang atau zahir, mana yang mengatasi. Zahir mana atas, ya, mana yang maha menang lah, yang maha menang, yang maha mengatasi. Yang ini tiada siapa berdaya menewas atau mengatasinya. Jadi al-zahir dua makna. Al-zahir iaitu yang maha nyata dari segi tanda-tanda kewujudan dia, dan juga maha mengatasi ataupun yang maha menang. Al-batin yang maha tersembunyi, yakni zat dia, dari pandangan mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mata-mata tidak dapat menanggapinya. Sebaliknya dia yang menanggapi sekalian mata. Mana bila kita tengok ni, apa yang kita tengok Allah Ta'ala tahu. Tapi mata kita tidak dapat memahami, tidak dapat kalau di dunia, mata manusia ini tidak dapat melihat zat Allah. Tidak ada siapa pun yang dapat melihat Allah melainkan setelah dia mati. Dalam hadis Al-Qamaqan Nabi SAW. Dan di akhirat nanti, walaupun manusia melihat Allah, tapi biduni ihatah. Mana melihat dengan, maknanya kan dengan penglihatan yang meliputi. Sebab
kalau ikut dipanggil bahasa ilmu kalam, penglihatan ini kalau mana manusia ini dia melihat itu dengan tempat dan juga dengan batasan. Ya, mana itu pandangan mata manusia lah. Sebab itu bila kita sembang, orang tanya kita, kamu tengok ke kejadian tu? Kita kata, kalau kita kata ya, dia akan tanya di mana? Di depan kamu ke, di kanan kamu ke, di kiri kamu ke, di atas ke, di bawah ke, ataupun di Arau ke, mana di Johor ke, mananya melihat itu mesti ada arah satu. Yang keduanya saiz. Kamu tengok dia tu tinggi ke, rendah ke, besar ke, kecil ke, itu sinonim dengan penglihatan manusia. Tapi Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan sesuatu. Tapi boleh tak kita nak nafikan bahasanya manusia, orang beriman akan melihat Allah? Tidak boleh nafikan. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sendiri sebut bahasanya ahli syurga akan melihat dia. Tapi melihat bukan dengan dipanggil apa yang dapat kita andaikan, yang kita gambarkan dalam kepala kita. Sebab setiap benda yang diandaikan, yang dikhayalkan oleh manusia itu, dia terikat dengan tempat dan juga masa. Terikat dengan saiz dan sebagainya. Itu perbahasan dalam dipanggil falsafah dan ilmu kalam lah. Ketikanya kita perlu juga memahami, kerana bila kita berdepan dengan orang yang berfikir dengan akli, dengan akal, maka kita perlu mensiapkan diri kita dengan hujah-hujah akal lah. Jadi kalau dia kata bagaimana, kenapa Tuhan tak boleh dijasadkan? Macam itu contoh macam kita berhujah dengan kata kita berhujah dengan orang yang menyembah berhala. Kita kata Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Dia kata di mana? Kalau dah ada di mana? Kalau kami, Tuhan kami tengok ada berjasad begitu. Jadi kita kena faham lah. Kita kena cuba memahamikan dia. Bagi kami, Allah Ta'ala ini, dia laisa kamitslihi syai'. Dia bersifat dengan zahir, dan pada masa yang sama, dia bersifat dengan batin. Dia nyata, tapi pada masa yang sama dia tersembunyi. Dia nyata dari segi mana? Kamu tengok alam ini, bolehkah kamu nafikan dia itu ada? Dengan adanya alam itu, yang begitu, begini. Tapi pada masa yang sama bagi kami, Islam, zat dia maha tersembunyi. Zat dia maha tersembunyi. Tersembunyi itu macam mana? Dia tidak sama dengan sesuatu. Dia tidak sama dengan makhluk. Kerana yang lain itu adalah dia yang ciptakan. Jadi kalau dia dah sama dengan makhluk, mana dia bukan Tuhan lagi. Jadi sebab itu zat Allah Ta'ala ini maha tersembunyi. Tapi nak boleh tak nafi, bila maha tersembunyi, adakah kita boleh menyimpulkan bahawasanya dia tidak ada? Maka tidak semua yang tersembunyi itu tidak ada. Karena buktinya itu ada. Buktinya iaitu adanya alam ini. Macam kita lah, tak semua. Kita pernah pergi ke China. Bertanya orang Malaysia, kebanyakan orang Malaysia tak pernah sampai pun ke China. Jadi adakah dipanggil kita boleh nafikan kewujudan dia? Tak boleh nafikan. Sebab ada orang pernah sampai yang menceritakan kepada kita. Dan itu juga Allah Ta'ala, walaupun dia tidak menzahirkan lagi zat dia, tapi walaupun dia tidak apa dia panggilnya, dia tidak menunjukkan lagi zat dia dan apa makhluknya, tapi ada makhluk yang dia dah tunjuk. Mungkin wallahu a'lam. Ataupun kerana ada makhluk yang telah macam Nabi Musa AS, Allah berkata-kata dengan dia secara direct, biduni wasitah. Dan begitu juga para ulama khilaf, apakah
Nabi Muhammad SAW melihat Allah ketika dia menghadap Allah masa Mi'raj. Khilaf di kalangan ulama Sunnah wal Jamaah sendiri. Kerana para sahabat sendiri pun khilaf. Jadi menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala itu zat yang ada, cuma dia maha batin, maha tersembunyi zatnya, namun maha nyata dari segi tanda-tanda kewujudannya. Al-Wali, yang menangani dan mengurus segala urusan makhluknya, atau yang melindungi dan menaungi para hambanya yang saleh dan bertakwa. Al-Wali hampir makna sama dengan Al-Wali. Al-Muta'ali yang maha tinggi, atau yang paling tinggi martabat dan kedudukannya. Al-Muta'ali hampir sama dengan Al-Wali. Al-Birru yang maha melimpah kebaikan dan kasihan belas, yang maha kasihan belas kepada hamba-hambanya. Al-Barru, Al-Birru, Al-Barru. Al-Barru. Al-Barru, Al-Birru kebaikan. Al-Barru yang baik, yang maha baik, yang banyak melimpahkan kebaikan dan kasihan belas kepada hamba-hambanya. Syekh Sulaiman Abduh Al-Adal, dia pernah bagi petua lah, kerana dia kata kalau kamu menziarahi kanak-kanak, dia kata kalau alim ulama, amalan alim ulama kalau mereka dibawa anak-anak untuk ditahnik ataupun menziarahi kanak-kanak, mereka akan baca dua nama Allah Ta'ala 7 kali. Yang pertama ya baru 7 kali, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru. Nama Allah inilah, wahai Tuhan yang banyak melimpahkan kebaikan dan kasihan belas kepada hamba-hambanya. Mana tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan nama Allah. Dan juga ya syahidu, ya syahid 7 kali juga. Ya baru 7 kali. Wahai Tuhan yang maha melimpahkan kebaikan, kasihan belas, limpahkanlah kebaikan dan kasihan belas pada anak ini. Maksudnya ya syahid, iaitu Tuhan yang menyaksikan, Tuhan yang menyaksikan hamba-hambanya, Tuhan yang sentiasa hadir, mana ilmunya, pertolongannya sentiasa hadir bersama dengan makhluk. Peliharalah anak ini. Itu maknanya peliharalah, saksikanlah anak ini, perhatikanlah anak ini, jagalah anak ini. Dua nama Allah itu 7 kali. Kemudian baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Paling baiklah 7 kali lah. Tapi kalau tak boleh 7 kali, kurang-kurangnya sekali. Itu amalan-amalan para alim ulama bagi anak-anak kecil. Al-Baru. Tapi kalau Nabi SAW, di antara doa Rasulullah, Ya Hayyu Ya Qayyum, boleh juga insyaAllah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Rahmatika nastaghis, Rahmataka narju, la takilni al-anfusina tarfata ainin abadan, wala aqalla min dzalika ya ni'mal mujib. Al-Muntaqimu, At-Tawwab, yang beri taufik kepada hamba-hamba yang berdosa sebelum taubat, atau yang menerima taubat hamba-hambanya. Ataupun paling ringkas, At-Tawwab, Tuhan yang memberi taubat kepada hambanya dan juga yang menerima taubat. Mana yang memberi kesedaran taubat dan juga yang menerima taubat. Al-Muntaqimu, yang membalas dengan siksaan bagi hamba-hambanya. Al-Muntaqim ni, kalau Al-Muntaqim asal maknanya adalah intiqam, iaitu yang membalas. Al-Intiqam makna pembalasan. Yang membalas dengan siksaan bagi hamba-hamba yang berhak mendapat siksaan. Seperti hamba yang kufur
derhaka dan juga melakukan dosa. Al-afu, al-afu. Ini sebagaimana doa Nabi dalam bulan Ramadan. Nabi ajar kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau saya tersompak dengan Lailatul Qadar, apa yang saya nak baca doa? Lalu Nabi kata, bacalah Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuwun, makna dia iaitu yang menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan hamba, atau yang memaafkan perbuatan maksiat mereka bila mereka bertaubat. Ataupun kita boleh maknakan terus al-afu, yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Maknanya yang bersedia untuk memaafkan apa saja dosa hambanya jika hambanya memohon maaf atau minta ampun. Ar-Ra'ufu, yang sangat kasihan belas kepada hamba-hamba. Yang sangat kasihan belas kepada hamba-hamba. Dia hampir sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Malikul Mulk, yang berkuasa penuh atas kerajaan alam. Yang berkuasa penuh atas kerajaan alam. Malikul Mulk. Zul Jalali wal Ikram. Al-Jalal, yang memiliki kebesaran dan limpahan nikmat, di mana tidak ada kebesaran pada makhluk melainkan segalanya datang darinya, dan tidak ada nikmat yang dikecapi mereka melainkan hasil dari limpahan nikmat dari Zul Jalal wal Ikram. Dalam hadis Nabi suruh kita berdoa dengan dua nama, dengan nama ini. Kata Nabi, Alizzu bizil jalal wal ikram. Merintihlah kamu dengan Tuhan yang memiliki kebesaran dan limpahan nikmat. Jadi macam mana nak doa? Makna merintih. Nabi suruh kita merintih, makna mengulang-ulangkan. Jadi berdoalah, ya dzal jalal wal ikram, ya dzal jalal wal ikram, ya dzal jalal wal ikram, ya dzal jalal wal ikram. Kalau zaman zikir munajat dulu, orang yang sempat dengan Allahyarham Ustaz Usman Ibrahim, dan juga Ustaz yang masuk keadilan tu, Ustaz Badrul Amin. Dia pun dia maknanya zikir munajat. Dulu zaman sekolah menengah dulu, di antara zikir munajat lalu nanya, ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Al-Muqsit, yang daripada Al-Qist. Al-Qist ni makna adil, yang sentiasa berlaku adil kepada makhluk-makhluknya. Dia sama makna dengan nama Al-Adl, hampir sama. Jadi kita tak boleh nak kata sama makna. Itu hampir sama. Kerana bila nama itu diulang, walaupun dengan lafaz berbeza, contoh macam kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim, kita boleh kata hampir sama, tapi tak boleh kata sama. Walaupun kedua-dua daripada kata rahmah. Kalau sama, sudah tentu Allah Ta'ala tidak akan ulang. Kalau sama, sudah tentu Allah Ta'ala tidak akan ulang. Jadi hampir sama. Mesti ada sisi beza. Macam Al-Ilah, Al-Ilah Ar-Rab. Segi makna sama, Tuhan. Al-Ilahu Tuhan, Ar-Rab Tuhan. Tapi tidak sama. Mana hampir sama. Makna nama Allah Ar-Rab, boleh kita kata hampir sama dengan Al-Ilahu, tapi tidak boleh kita kata sama. Sebab dia ada sisi beza. Jadi sama juga dengan Al-Muqsit, hampir sama dengan Al-Adlu. Itu kerana Al-Qist juga adil. Sama. Kerana ada sisi beza. Yang sentiasa berlaku adil pada makhluk-makhluknya. Al-Jami'u, yang menghimpunkan semula manusia pada hari kiamat. Ataupun memberi makna juga yang terhimpun padanya segala sifat kesempurnaan. Al-Ghaniyyu, yang maha kaya, di mana dia tidak berhajat kepada siapapun. Al-Mughni, yang memberi kekayaan kepada
hamba yang dia kehendaki al-mughni. Ataupun yang mencukupkan. Boleh juga yang mencukup. Sebab tu ada kitab Mughni Muhtaj. Mughni maknanya yang mencukupkan, yang berhajat. Maknanya kitab Imam Khatib Asy-Syarbini. Makna dari segi hukum fiqh, kalau dia tulis itu, sekira-kira orang yang berhajat kepada hukum itu cukup kalau dia baca kitab itu. Mana Mughni Al-Muhtaj. Jadi dia tak boleh dah kata-kata mencukupkan dengan makna umum itu hanya Allah Ta'ala sajalah. Dan kitab Imam Ibn Qudamah ada Al-Mughni. Al-Mughni Ibn Al-Qudamah. Dua kitab kata ulama, kalau seseorang itu dia baca, dia akan faqih keempat-empat mazhab. Kitab Majmu' Imam Nawawi, cuma Imam Nawawi dia tak sempat selesai kan. Dan juga kitab Al-Mughni Imam Ibn Qudamah. Imam kitab Majmu' dia mulakan dengan mazhab Syafi'i, kemudian dia genapkan, dia sempurnakan dengan mazhab-mazhab lain. Dia huraikan mazhab Syafi'i dulu, kemudian selesai mazhab Syafi'i, barulah dia sempurnakan pandangan-pandangan mazhab yang lain. Imam Ibn Qudamah pula kitab Mughni, dia sempurnakan dulu mazhab Hambali, kemudian dia bawakan dulu mazhab Hambali, dia sempurnakan dengan mazhab-mazhab yang lain. Berserta dengan dalil. Makna semua pandangan itu tidak ada dalil. Jadi sebab itu dalam kitab Majmu' ada ketikanya Imam Nawawi rahimahullah, dia mentarjih pandangan lain daripada mazhab Syafi'i kerana dalil. Jadi Imam Ibn Qudamah dia mentarjihkan mazhab lain daripada mazhab Hambali kerana dalil. Jadi sebab itu alim ulama dia menulis kitab, dia melihat pada disiplin. Jadi kerana itu ada kalanya tarjih Imam Nawawi dalam kitab Minhaj lain daripada tarjih dia dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kerana dalam kitab Minhaj, dia sifat dia adalah sifat atau sifat dia panggil amanah orang yang memindahkan ilmu dalam mazhab Syafi'i. Maknanya dia naqal ulama-ulama yang lebih dulu daripada dia. Kalau tarjih pun mana dia tarjih berdasarkan kepada apa yang ditarjihkan oleh ulama-ulama yang lebih dulu daripada dia. Tapi dalam mensyarahkan syarah Sahih Muslim, maka dia membawa sifat dia sebagai seorang ahli hadis, ataupun wallahu alam kalau atas pandangan atas sifat dia sebagai seorang mujtahid yang tidak terikat lagi dengan sesuatu mazhab. Jadi sebab itu kita dalam syarah Sahih Muslim dia mentarjihkan ada kalanya berbeza daripada mazhab Syafi'i. Diceritakan wallahu a'lam. Pada zaman dia sendiri Imam Syafi'i, Imam Nawawi pun ada juga ulama-ulama yang kita kata yang menzahirkan tak puas hati dengan dia. Kerana mungkin biasalah kalau orang yang macam Imam Suyuti sendiri, dia pun menghadapi serangan yang hebat pada zaman dia. Kerana dia dituhmah kerana seolah macam nak jadi mujtahid. Mana biasalah. Orang yang dipanggil yang jujur ini biasa dia akan berdepan dengan, tapi keikhlasan itu dibantu oleh Allah. Keikhlasan itu dibantu oleh Allah akan menyebabkan orang yang jujur juga akan sayang dengan dia. Orang yang mungkin ada hati yang sakit itu biasalah orang itu akan mentuhmah dia. Tapi orang jujur akan sayang, tetap sayang. Jadi begitulah sekalian. Mana kita ni menilai ulama dengan jujur bukan dengan iri hati.
kena jaga tu. Kadang-kadang iri hati ni dia boleh timbul pada orang berilmu dan juga boleh timbul kepada murid. Yang dia boleh timbul pada murid. Mana dia bimbang takut populariti ulama dia tenggelam. Jadi sebab tu dia menyerang ulama-ulama yang lain. Jadi begitulah kadang-kadang dia penyakit ni timbul juga pada ulama sendiri. Mana dia takut populariti dia tenggelam, jadi menyebabkan itu memiliki kecenderungan dia untuk menyerang ulama yang lain. Tapi ulama-ulama salafus soleh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, maka hidup seangkatan. Kita tak pernah mendengar, tidak pernah membaca walaupun sedikit tulisan mereka mengkritik ulama lain. Melainkan mengkritik hujah, bukan mengkritik ulama, mengkritik hujah. Jadi sebab itu diceritakan ada seorang tu selepas Imam Nawawi meninggal, dia pergi di kubur Imam Nawawi dan dia menghina Imam Nawawi. Tapi di tengah-tengah dia hina tu, dia disengat oleh kalajengking. Tak semena-mena, tiba-tiba mana kalajengking. Tadi tak ada, tiba-tiba saja ada. Maka dia menyimpulkan, dia kata, Imam Nawawi ni, mana orang yang dipelihara oleh Allah pada ketika hidup beraktika telah mati. Maka setelah itu dia berjanji dia tidak akan lagi menghina Imam Nawawi rahimahullah. Ad-daru. Sebab itu kalau ulama menyatakan bahawa satu ungkapan lahmul ulama masmumatun. Daging para ulama ni, mana batang tubuh para ulama ni adalah beracun. Mana apa tu? Barang siapa menghina mereka, pasti dia akan mati. Maka bukan makna mati dari sudut jasad itu, mati jiwa. Berhati-hatilah. Kita tak puas hati, tak apa. Tak puas hati dari pandangan. Boleh kita mengkritik, mungkin mengeluarkan pandangan yang agak berbeza dengan aliran kita dan sebagainya, tapi jangan menghina. Mesti menghormati sesuai dengan martabat dia. Kalau dia imam, kita sebut imam. Kalau dia syaikh, kita sebut syaikh. Kalau dia al-alamah, kita sebut al-alamah. Jangan sekali-kali sebut nama. Dan jangan sekali-kali menyebut ulama dengan nama menggambarkan kita biadab dengan para alim ulama. Allah Ta'ala akan hukum kita dengan mati jiwa kita. Mati jiwa kita dan wala'iyazbillah, dan kemungkinan kita akan mati dalam su'ul khatimah. Mati yang buruk. Wala'iyazbillah. An-nur, Tuhan yang memberi nur. Sebab itu ada orang tegur anak dia. Seorang dia kata, Ustaz dalam kuliah apa saya Ustaz sebut Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam. Bagi kami, dia bukan imam. Dia bukan Syekhul Islam. Nak jawab, nak kata ya, bagi kamu ya. Tapi bagi anak-anak murid, dia imam. Anak-anak murid dia imam. Dan bagi anak-anak murid dia adalah Syekhul Islam. Dan dia menulis Majmu'ul Fatawa 21 jilid lebih. Dia menulis daripada 21 jilid itu, tidak sampai 1 jilid yang berbeza dengan ulama-ulama lain. Tidak sampai 1 jilid. Daripada 21 jilid. Maknanya yang dipetikai tentang taksiran dia tentang istawa, dan dia panggil ayat mustasyabihat itu tidak sampai 1 jilid pun, sikit saja. Yang lain-lain itu semua disetujui oleh ulama lain. Utama sekali ijtihad dia dalam yang mana yang berkait dengan, kerana dia mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi begitu juga Imam Ibn Hajar. Cuba baca dalam Dural Al-Kaminah. Imam Ibn Hajar. Dan para ulama yang jujur, mazhab Syairah. Mereka menyatakan macam mana? Imam Ibn Taymiyah ini, Syekhul Islam ini, kalau dia tidak ada jasa lain, melainkan melahirkan Imam Ibn Katsir, itu pun sudah cukup untuk kita berterima kasih kepada dia. Kerana tokoh Imam Ibn Katsir ni siapa Ibn Katsir? Dia adalah pengarang kitab Tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir, yang mana tafsir yang mana semua orang
membacanya, tak kira aliran apa pun. Dan guru besarnya, guru utamanya adalah Imam Ibn Taymiyah. Yang melahirkan dia adalah Imam Ibn Taymiyah. Dan banyak dalam tafsir Ibn Katsir itu, dia menakalkan daripada kitab Ibn Taymiyah. Tapi dia tak letakkan nama. Sebab terpaksa kalau dia letakkan nama, nanti dia panggil ilmu dia itu, penyampaian dia itu akan bermasalah kerana ada orang yang ada yang membenci Imam Ibn Taymiyah pada zaman dia sendiri. Sebab itu dia beri pahala pada guru dia dan dia tidak beri nama. Dia tidak beri nama pada guru dia. Sebaliknya dia beri pahala pada guru dia. Mukadimah tafsir Ibn Katsir itu, kalau tuan-tuan sekalian baca, dia sama sebiji dengan usul tafsir karya Imam Ibn Taymiyah. Mukadimah dalam tafsir Ibn Katsir dia adalah sama sebiji lah, orang kata sebiji di mana sepenuhnya dengan usul tafsir Imam Ibn Taymiyah. Jadi sebab itu kita kena belajar untuk menghormati ulama. InsyaAllah orang yang menghormati ulama, dia akan jadi ulama. InsyaAllah. Orang yang menghormati ulama, dia akan jadi ulama. Orang yang tidak menghormati ulama, dia tidak akan menjadi ulama. Al-Badi, An-Nur, kita bagaimana tadi? 90. Ini Al-Mani' yang menegah. Al-Mani' yang menegah. Yang menegah bala kemudaratan atau kemusnahan dari menimpa sesiapa yang ia kehendaki, atau yang menegah pemberian dari sampai kepada siapa yang dikehendaki. Ad-Dar, yang menimpakan kemudaratan ke atas hamba yang ia takdirkan. Jadi kata ulama, bila nak berzikir, ada beberapa nama yang tak boleh zikir yang tunggal. Mesti gandingan. Di antaranya ialah Al-Mani'ud Dar. Tak boleh kita jangan berzikir Ya Dar, Ya Dar, Ya Dar. Wahai Tuhan yang memberi mudarat, Tuhan memberi mudarat. Tak boleh. Dia mesti sekali dengan Al-Mani'ud Dar. Ya Mani'ud Dar. Ya Mani'ud, Ya Dar. Ya Mani'ud, Ya Dar. Kena sekali. Ya Nafi'ud Dar. Ya Nafi'ud Dar. Nafi'ud. Ya Nafi'ud Dar. Dua sekali. Ya Nafi'ud Dar. Mana kesimpulannya, nama Allah Ad-Dar tak boleh zikir sekali. Tak boleh sekali tunggal. Ataupun tak boleh berdoa dengan tunggal. Boleh dia kena gandingkan. An-Nur yang beri, An-Nafi' yang beri manfaat atau kebaikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nur yang beri nur atau petunjuk kepada langit dan bumi, atau yang zahir dengan zatnya, dan yang menzahirkan makhluk dari tiada kepada ada. Itu An-Nur. Dan Quran juga Allah Ta'ala sebut dengan An-Nur. Nabi Muhammad juga Allah Ta'ala sebut An-Nur. Jadi sebab itu Nur Muhammad. Itu khilaf di kalangan ulama. Nur Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sebagai Nur tak ada khilaf. Nabi Muhammad itu nama dia, salah satu nama Nabi Muhammad adalah An-Nur. Yang memberi cahaya. Tidak ada khilaf. Tapi Nur Muhammad itu, Nur yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu ada khilaf, ada perdebatan lah di kalangan ulama. Tapi kedudukan Nabi Muhammad sebagai An-Nur tidak ada khilaf di kalangan ulama. Semanya Nabi Muhammad itu adalah An-Nur. Mana dipanggil hamba yang ditakdirkan Allah membawa cahaya. Al-Hadi yang beri petunjuk kepada hambanya untuk mengenali kebenaran. Al-Badi yang mengadakan sesuatu tanpa contoh. Itulah daripada bid'ah. Bid'ah itu makna suatu benda yang baru dalam agama. Jadi benda hakikiah, bid'ah hakikiah mana baru sungguh lah. Itu dalalah. Setiap bid'ah yang hakikiah itu adalah dalalah tanpa khilaf. Ada di sana bid'ah idhafiyah. Mana dia dari satu segi dia tak baru, ada dalam syarak. Cuma satu sisi dia baru.
Contoh macam zikir-zikir lepas sembahyang. Dia sabit dengan nas yang banyak. Tapi bila dibaca kuat beramai-ramai, itu diidhafatkan kaifiat beramai-ramai itu yang tidak dibuat oleh Nabi. Itu dipanggil bid'ah idhafiyah. Itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Sebab itu kata Imam As-Salbana dalam usul Isrin, dia panggil bid'ah idhafiyah adalah khilaf, maka tidaklah saling meraihkan di atas satu sama lain. Jadi sebab itu usul Isrin ini kena dibaca balik. Dan supaya kita ni memahami bid'ah yang mana satu kita pernah bertegas dan mana satu bid'ah yang perlu bertolak ansur. Tapi bila orang hari ini dia terlupa pada Imam Salbana, maka dipanggil bercelaru lah, cempera. Sebab ulama-ulama dalam hadis Nabi sendiri pun sebut, Nabi kata, Inna Allah yab'asu, Allah akan bangkitkan setiap permulaan 100 tahun seorang yang akan memperbaharui kefahaman agama mereka pada zaman itu. Jadi sebab itu alim ulama yang boleh mengajar banyak. Tapi alim ulama yang dizahirkan Allah untuk membimbing umat tak banyak. Nabi sendiri pun sebut unta ni dalam 100 itu nak cari sekok yang boleh ditunggangi pun susah. Jadi begitulah juga alim ulama yang ramai-ramai itu yang dipilih oleh Allah untuk membimbing umat. Umat ni sepatutnya zaman ini, penekanan dia apa dia? Sekarang ni orang berminat, banyak orang Islam ini dia berminat dengan ulama-ulama, tapi ulama-ulama yang boleh mengajar. Kerana itu mereka kadang-kadang bergelumang dengan isu yang sepatutnya bukan isu pun. Yang sepatutnya penekanan pada hari ini, kita berdepan dengan proses liberalisasi dan proses dipanggil mana sedang berlaku dipanggil liberal lah sekarang. Orang Islam sekarang ni sedang dipanggil sedang menerima segala-galanya sebab media massa yang terlalu hebat. Benda-benda baru datang dengan cepat. Pemikiran-pemikiran baru, gaya hidup yang baru. Tapi sayangnya alim ulama tak ambil berat masalah ini. Kita pun kecewa, sangat kecewa lah. Apabila orang Islam diheret untuk bersembang benda-benda khilaf. Bersembang benda-benda yang orang zaman dulu bersembang. Yang telah pun dihuraikan dan tak boleh pergi lebih jauh lagi dah. Dan perbahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat dia tak boleh lari lagi dah daripada pandangan Asy'ariyah, pandangan Maturidiyah, pandangan Ahlul Hadis. Sembanglah macam mana sekalipun, dia tak akan lari lagi daripada itu. Tapi isu-isu liberalisasi ini tidak ada siapa yang membimbing umat. Tidak siapa yang membimbing umat. Dan kebetulan ulama-ulama aliran Ikhwan Muslimin pun mereka sedang berdepan dengan musibah sekarang ni. Berdepan dengan tekanan dan sebagainya, mereka pun dah orang kata apa, tak boleh nak menunjuk dan sebagainya, menyebabkan umat Islam kehilangan arah. Kehilangan dipanggil pembimbing. Jadi sebab itu kita lah yang ada sebab sedikit kesedaran ni kena baca balik tulisan Syekh Syed Hawa, tulisan Imam Salbana, tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya. Kena baca balik. Dan Dr. Al-Qaradawi pun dia dah terlalu tua. Dia dah terlalu tua dan dia pun ni orang kata apa? Cakapan pun dah tidak fasih lagi. Jadi jangan jadikan perbezaan aliran. Kita tahu Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni 100 tahun akan datang. Anda yakin Dr. Al-Qaradawi ni dia akan diterima sebagai salah seorang daripada mujtahid untuk zaman dia. Jadi fiqh zakat. Fiqh zakat itu memang dipakai fatwa-fatwa itu masa. Tapi sebab perbezaan aliran pada hari ini, persaingan dan sebagainya menyebabkan pada satu dulu, waktu zaman anda mendengar dulu, memang dia diterima sebagai seorang tokoh. Di Al-Azhar sendiri. Yang di Al-Azhar sendiri dia diterima. Maknanya diterima lah pandangan-pandangan dia dan
Bahkan ada Syekhul Azhar sendiri yang lebih muda itu yang menganggap maknanya dia itu mencapai tahap mana orang yang layak untuk berijtihad. Walaupun dia sendiri menganggap tidak. Dia sendiri pun menekankan ijtihad jamaah. Ijtihad secara berjamaah. Jadi pandangan-pandangan dia nomor sekalian makanya. Tapi orang hari ini oleh sebab ketaksuban aliran itu menyebabkan dia mentohmah Dr. Sa'ad Qandawi sebagai macam-macam lah teman itu ini dan sebagainya. Jadi sebab itu ini satu pertemuan yang sangat mengecewakan lah. Sangat mengecewakan bila umat diheret untuk berbahas dalam masalah-masalah khilafiyah sehingga mereka lupa tanggungjawab mereka untuk menangani persoalan-persoalan liberalisasi yang berlaku pada hari ini. Al-Hadi yang beri petunjuk, Al-Badi yang mengadakan suatu contoh, Al-Baqi yang kekal abadi, yang tidak akan mati atau musnah selama-lamanya, Al-Waris yang mewarisi kerajaan langit dan bumi, atau yang kekal selepas daripada binasa segala makhluk. Macam mana kita nak faham Allah Ta'ala yang mewarisi? Iaitu apa yang kita ada pada hari ini, semuanya akan hilang daripada kita. Semua akan hilang daripada kita. Kemudian berpindah kepada orang selepas kita. Ada yang pindah melalui pewarisan ataupun melalui pertukaran, jual beli dan sebagainya. Dan semualah berpindah. Ya, akhirnya semua ini akan dipanggil kekal menjadi milik Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala saja yang mana waris yang sebenar. Yang kekal milik dia. Yang lain itu semua milik yang tidak kekal. Mana al-waris. Ataupun yang kekal. Itu disebut dia kata yang kekal selepas daripada binasa segala makhluknya atau yang kembali kepadanya segala sesuatu. Ar-Rashid yang bijak dalam segala perbuatan dan perkataannya. Sebenarnya Ar-Rashid inilah cerdik. Segala mana yang Ar-Rashid, yang Ar-Rashidin, yang berada dalam petunjuk ataupun yang menggunakan kesedikan kepada hamba-hamba. As-Sabur yang penyabar. As-Sabur hampir sama dengan Al-Halim. Yang penyabar di mana dia tidak segera menyiksa hambanya yang berdosa. Yang penyabar di mana dia tidak segera menyiksa hamba yang berdosa. Sebaliknya memberi tangguh kepada mereka agar bertaubat. As-Sabur mana yang penyabar, yang penyantun, yang tidak cepat untuk menyiksa hambanya. Nama-nama Allah yang 99 ini sebagaimana yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi dengan hadis yang qarib. Nama-nama Allah menunjuk pada sifat-sifatnya. Nama-nama Allah di samping menjadi nama-nama khas bagi Allah, ia juga menjelaskan sifat-sifat Allah. Maka setiap nama Allah memegang dua fungsi. Pertama sebagai nama bagi zat Allah, yang kedua sebagai penjelas kepada sifat Allah. Sebagai contoh nama Al-Qadir yang bermaksud yang Maha Berkuasa. Nama ini pertamanya menjadi salah satu nama yang khusus bagi Allah, dan keduanya dia menjelaskan salah satu sifat yang mesti diyakini bagi Allah, iaitu sifat kudrah, berkuasa. Rentetan dari itu, nama-nama Allah dari satu aspek semuanya adalah sama, tidak ada beza antara satu sama lain, dan dari satu aspek yang lain pula semuanya saling berbeza antara satu sama lain. Aspek kebersamaan ialah semuanya menunjukkan kepada zat yang sama, iaitu Allah. Adapun aspek perbezaan ialah setiap satu darinya mempunyai kandungan makna berbeza yang menjelaskan sifat Allah yang berbeza antara satu nama dengan nama yang lain. Sebab itu kita sebut tadi, hatta nama yang mempunyai terjemah harfiah yang sama tapi tetap tidak sama. Dia panggil mana tetap mempunyai sifat yang berbeza. Mana ada sifat yang berbeza yang ingin ditunjukkan. Sebab itu dia hanya boleh dikesan perbezaan itu bila kita membaca huraian ulama ataupun kita mempelajari lebih lanjut nama-nama. Nama-nama lain dari selain 99 nama tadi, 99 nama di atas bukanlah keseluruhan.
bukanlah keseluruhan nama-nama Allah. Dapat di sana banyak lagi nama-nama Allah yang disebut dalam hadis-hadis yang lain. Dan juga dalam Quran. Al-Hannan, yang menyayangi. Al-Mannan, yang pemurah. Al-Badi'. Al-Badi' tadi. Al-Badi'. Tadi Al-Mubdi'. Tadi Al-Mubdi'. Yang 95 dia. Oh, sudah ada. Al-Badi'. Mananya yang ni kena buang. Al-Mughis, yang menyelamatkan. Al-Kafir, yang menjaga dan menjamin. Zuttuli ke Zuttuli. Ini ada dalam Quran. Dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am. Kalau tak silapnya. Dalam surah Al-An'am ataupun dalam surah apa? Surah Fatir. Sekejap ya. Sekejap ya. Surah. Okey lah. Dia Zuttaul. At-Taul. Ya. At-Taul. Surah Ghafir. Awal surah. Surah Ghafir. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول. Ya. Zu at-Tauli. Yang melimpah ruah kurniaannya. Zul Ma'arij, yang memiliki tempat naik. Zul Ma'arij. Zul Fadli, yang memiliki kurniaan. Al-Khalaq, yang maha pencipta. Al-Syafi, yang menyembuhkan. Ini adalah hadis Nabi. Doa syifa Rasulullah SAW. Hakikatnya nama-nama Allah tidak terbatas berbilangan tertentu. Malah ada nama-nama yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Ini sebagaimana dapat dipahami dari doa Rasulullah. Ini elok doa ni kalau dihafal dibaca lah. As'aluka bi kulli ismin walaka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik
أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني والهام. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan segala nama, dengan sekalian nama yang engkau namakan dengannya akan dirimu. Ini doa yang jamik manik lah. Maknanya kalau kita nak berdoa hajat apa-apa, boleh insyaAllah. Mana aku mohon kepadamu ya Allah dengan sekalian nama yang engkau namakan dengannya akan dirimu atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitab, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada sesiapa di kalangan hamba-Mu, atau nama yang hanya engkau sahaja yang mengetahuinya dalam ilmu yang tersembunyi di sisimu. Mana ada lagi banyak nama Allah Ta'ala yang mana yang tersembunyi insyaAllah. Sebab itu kalau baca dalam tafsir jalan lain, kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis, bila Nabi Sulaiman mesyuarat dengan, dipanggil sekalian ahli mesyuarat dia, termasuk Ifrit, ada kemudian dalam syarat itu Nabi Sulaiman offer siapa yang boleh pindahkan singgasana Balqis dengan paling cepat sebelum Balqis sampai. Kerana dia nak menimbulkan kejutan. Sebab itu unsur kejutan pun penting dalam dakwah. Maknanya unsur orang kata apa, menonjolkan kelebihan lah. Tapi jangan berbohong, menipu. Maknanya dipanggil kepakaran tu penting. Bila kita nak bercakap, contohnya macam dalam bab akidah itu, nak bercakap tentang ayat-ayat af'alullah, tentang ciptaan Allah alam, maka kita kena jemput saintis lah, ataupun doktor. Jangan kita ustaz cerita, orang tak percaya. Sejak bila ustaz jadi saintis, jadi orang meragui. Ataupun kita nakalkan dengan benar, berdasarkan kepada tulisan ini, profesor ini, pakar ini dan sebagainya. Begitu. Mana barulah orang akan yakin dengan kita. Jadi Ifrit kata aku boleh pindahkan sebelum kamu bangkit daripada kursi kamu. Mana sebelum habis majlis lah. Tapi berkata seorang lelaki yang saleh, aku boleh pindahkan sebelum mata berkedip. Mana dia lagi hebat daripada jin. Dia manusia saja. Kata tafsir jalan lain. Sebenarnya ada dua dia panggil apa? Dua penulis. Jalus Suti dan juga Mahali. Nama dia apa? Asif. Dia dikurniakan Allah dengan rahsia salah satu nama Allah. Di mana apa saja hajat dia akan berzikir dengan nama itu. Dan Allah Ta'ala akan kabulkan. Dan dalam tafsir itu boleh rujuk dalam tafsir. Jadi aku mohon agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyuluh dadaku, penenang hatiku, penghilang kesedihanku dan pengubat kedutaanku. Adapun kedudukan hadis tadi, yakni hadis yang menyatakan bahawa Allah memiliki 99 nama, maka Imam Al-Nawawi menjelaskan, para ulama sepakat bahawa hadis ini bukan bertujuan menghadkan nama-nama Allah pada bilangan 99 sahaja, tetapi hanya untuk menyatakan ganjaran syurga bagi orang yang menghitung atau menghafaz 99 nama itu. Jadi, maknanya kalau kita boleh hafaz 99 pun cukup dah. Memadai dah untuk kita mendapat tempat dalam syurga insya-Allah. Tapi tak boleh kita simpulkan Allah Ta'ala hanya terhad 99 nama sahaja. Kesimpulannya, tujuan hadis di atas adalah semata-mata untuk memberitahu, kata Imam Nawawi, fadilat orang yang menghitung nama-nama Allah, iaitu akan masuk syurga, bukan untuk menghadkan nama-nama Allah pada 99 sahaja. Yang lihat Sahih Muslim Bisyarih An-Nawawi, jilid 17 halaman 9. Selesai kita nama-nama Allah, dan selepas ini kita akan masuk sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kerana kita berada dalam fasal yang kedua berkenaan dengan beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah itu beriman dengan kewujudan Allah, beriman dengan kesempurnaan Allah, dan yang ketiga ialah melaksanakan hak Allah Ta'ala. Selesai fasal yang pertama, selesai dah beriman dengan kewujudan Allah.
Kita fasa yang kedua baru separuh. Beriman dengan kesempurnaan Allah merangkumi dua, iaitu beriman dengan nama-nama Allah dan juga beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung lagi besok hari Khamis. Boleh insyaAllah pagi pukul 7 sehingga pukul 8. Jadi ada kalanya majlis kita ni terlajak lebih sejam. Bagi tuan-tuan sekalian yang ada masa, tak apa, boleh keluar insyaAllah, tidak jadi masalah. Nanti tengok rakaman. Tengok rakaman baliklah. Buat rakaman, buat ke tak ni? Buat. Buat. Jadi anak putih insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. InsyaAllah. Cuma kita tak buka soal jawab. Kalau nak buka soal jawab, tak payahlah lambat. Buka soal jawab nanti akan ambil masa untuk kita mensudahkanlah. Nanti insyaAllah ada masa nanti kita buka soal jawab. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.